Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'il mursalin wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan wa bi niyatil qabuli husuli ma'mul wa bi niyati shifa'in kulli amrad wa bi niyatil qada'i hawajid dunya wal akhirah wa bi niyatil fawzi bi husnil khatimatin indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sambung cuti 2 hari. Cuti hari Sabtu, cuti hari Sabtu dan cuti hari Ahad. Baik, hari ini kita sambung 28 hari bulan Jun. Dan sambung tajuk cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-32, cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cover berapa bab? Kita sudah ulang kaji kan bab 25, 3 bab hari itu. Wuduk sebelum solat, wuduk Rasulullah SAW ketika makan, dan ucapan Rasulullah sebelum dan selepas. Ini sudah kita orang. Oke, kita ulang kaji 3 bab yang 20 hari bulan tu. Bekas minuman Rasulullah SAW, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW, dan minuman Rasulullah SAW. Nah, bekas Rasulullah SAW apa itu? Satu aja kan? Satu kan 2 aja hadis itu kan? Ya. Apa bekas minuman Rasulullah SAW? Ingat lagi? Dia mangkuk daripada kayu. Baik kayu. Lepas tu? Dia kena ada kancing besi. Ada kancing besi. Lagi? Itu aja. Dibuat daripada kayu. Lagi? Ada lagi? Dia kecil. Kecil. Tet. Pula dah. Mana kecil. Yang hadis di depan ini dia punya kunci. Yang mengeluarkan, yang menyimpan sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW dijemput oleh Allah SWT, yang masih menyimpan bekas minuman Nabi siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Nah, beliau mengeluarkan, dia yang mengeluarkan bila datang sahabat kan, dia yang mengeluarkan tu bekas tu, dia yang masih simpan bekas minuman daripada kayu kasar buatannya, diikat dengan kancing besi. Ada 3 tu dia punya ciri-ciri. Ciri pertama dia dibuat daripada kayu. Ciri keduanya kasar buatannya. Dan ketiga ada pengancing, ada pengancing besi. Sayyidina Anas beritahu kepada Sabit, wahai Sabit, inilah bekas minuman Rasulullah SAW. Itu saja kita perlu tahu hadis tu. Kita beritahu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih menyimpan bekas minuman Rasulullah ketika selepas Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bab yang ke-30 itu buah-buahan. Ingat lagi? Tadi kita roti 1 bab, lauk pauk 1 bab,
Buah-buahan satu bab. Dalam lauk pauk tu ada cuka, Roti. ada roti itu satu lagi. Ada cuka, ada tamar, ada labu. Apa lagi? Ada Silk. tu je ingat. Apa lagi? Sawit. Sawit kan lagi sawit. Apa itu sawit? Saya hijau. Sayur hijau. Sawit itu adalah sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Dia dihidang dengan kurma. Waktu bila? Oh, waktu perkawinan Nabi SAW dengan sahabat. Syafiyah. Sahabat itu siapa? Syafiyah radhiyallahu anha. Baik, apa lagi? Daging, lengan. Labu. Sudah. Kuah. Labu berkuah. Ha? Itu hadis lah, sebutlah. Di dalam hadis tu dihidangkan oleh siapa? Penjahit. Penjahit kedai. Ada seorang. Sahabat Nabi. Ada seorang yang tukang jahit. Baju. Menjamu Rasulullah SAW bersama sahabat. Dijamunya apa? Kurma. Di atas talam tu, di atas talam. Labu berkuah. Tenang wah. Roti. Hah? Roti. Kormi kah ada? Kormi. Kurma. Kormi. Roti, bukan kurma. Astagfirullahaladzim. Di atas talam, dalam talam itu roti. Labu berkuah. Dan paling penting sekali itu yang ketiga. Apa? Nabi mau makan Hadis tu, tukang jahit tu yang menghidangkan Sabar Daging. dulu, jangan. Oh, daging. Kodit. kodit. Apa itu kodit? Daging yang Daging kering yang dipotong-potong kecil tu. Itu kodit. Hadis tu ingat. Apa lagi lauk tu? Daging lengan. Apa kata Nabi SAW? Kena racun. Daging lengan. Ini. Itu yang paling sedap. Itu yang paling sedap dan cepat masak. Itu ciri-ciri daging lengan. Ingat tu ciri-cirinya. Dan lagi daging lengan lagi ada satu hadis. daging rusuk. Tadi belum habis cerita. Daging lengan ada satu lagi hadisnya. Yahudi Oh, Ini. bernama Zainab. Zainab binti Harith. Harith. Bukan Haris. Hari itu sih. Kalau dia Yahudi kan kenapa dia binti? Memanglah. Lepas tu? Dia kasih racun Nabi. Ya, dia letakkan racun di daging lengan tersebut. Kemudian apa cerita di situ? Apa tuh dah Cakap. Cepatlah kamu cakap. Nabi bercakap. Tu daging bercakap. Apa dia cakap? Jangan makan saya. Entahlah, tak tahu. Makan saya. Guna bahasa sendiri lah, lebih kurang maksudnya. Jangan, don't eat me, please. Dah lah. Itu je. Bukan itu kunci dia. Oh, jangan makan saya kerana saya sudah diletak racun. Kerana Hmm. saya diletak. Saya diracun. Dia tidak kata saya jangan makan saya. Bagi tahu lah daging ini setelah diracun. Adakah racun itu memberi kesan kepada Nabi SAW? Tidak. Tidak. Tapi Nabi sudah bekam. Bekam? Ya, Bekam? Bekam. Tidak ada sebut bekam situ. Yang di belakang situ tu. Adakah disebut bekam? Ada. Belum. Dalam hadis tu? Ya ada. Dalam hadis tu? Ya ada. Ya meh? Entah. Ada tapi tapi ada kena sebut. Lagi? Apa lagi? Daging lengan? Daging bakar? Daging panggang? Apa hadis tu yang tentang daging panggang? Ingat lagi? Rusuk. Nanti dulu daging panggang sama daging bakar. Ada satu hadis tentang daging panggang dan daging bakar. Mana dah? Makan dalam Dalam. masjid. Betul. Dalam masjid. Itu dijamu. Hadis itu yang diambil untuk mengharuskan kita makan dalam masjid, tetapi kita tidak dibenarkan mengotorkan masjid. Tapi hadis itu membenarkan kita makan dalam masjid. Sebab Nabi SAW makan daging kambing, tak sebut daging apa, daging panggang dan daging bakar. Panggang dengan bakar itu sama. Itu hadisnya. Lagi? Daging kambing, daging rusuk,
Daging tulang belakang. Daging ayam, kan tidak sebut ayam. Dia tadi yang bilang Dia ayam. tadi disebut Oh, iya. dengan lain. Apa hadisnya? Yang sebut nama. Datang satu lelaki Siapa nih yang bercerita? Orang Yahudi itu. Yahudi. Siapa yang merawikan cerita hadis ini? kawan Zul Zul Zalham. Zalham dia yang bercerita, tetapi dia bersama siapa? sama Rasul Zal- juga. Zalham ini bukan Ari apa namanya? siapa? Abu Abu Musa. Abu Musa Abu Musa. As-Sulami Abu Musa Asy'ari. Asy'ari. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Orang bersama nih makan, dijemput makan, kemudian datang lagi seorang daripada kaum lain. Jadi dia datang dekat, tetapi bila dia nampak daging itu dia meminggirkan diri, dia meminggir, dia tidak mau dekat. Kata Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, marilah dekat dan makanlah, katanya. Terus dia kata, dia bilang, aku pernah nampak binatang ini makan najis. Aku pernah lihat binatang ini makan najis. Aku bersumpah tidak akan memakannya. Kata Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, makanlah, sesungguhnya aku pernah melihat Nabi SAW makan daging ayam. Itu hadisnya. Jadi yang lain lagi? Kambing, apa lagi? Yang paling penting, yang Nabi SAW beritahu, diberi perumpamaan bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu Oh, sarit. sarit. Apa itu sarit? Lebih baik. Apa itu sarit? Roti dengan daging. Cuka. Bukan. Cuka kepada hotel ayin. Daging roti dengan kuah Dengan kuah daging. kuah daging. Makan roti dengan kuah daging itu dipanggil sarit. Maka Nabi SAW beritahu dalam satu hadis itu, sarit berumpama daging sarit. Itu sarit itu makanan itu, bukan syarif. Sarit itu umpama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbanding semua wanita di muka bumi ini. Seluruh umat wanita, jangan kata dunia lah. Seluruh umat wanita. Bila kata seluruh umat wanita, maksudnya umat wanita dari zaman Nabi SAW sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat. Semualah wanita. Termasuk wanita hari ini, bukan lagi wanita zaman Nabi. Siti Khadijah. Itu belum. Sayyidatina Aisyah itu tidak sampai pun zaman Nabi. Zaman itu zaman sudah berlalu. Zaman waktu Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidatina Aisyah, tidak ada lagi Sayyidatina Khadijah. Jadi jangan lagi compare. Nabi SAW tidak pernah compare Sayyidatina Aisyah dengan siapa-siapa pun. Ya? Tidak ada bandingan Sayyidatina Khadijah dengan orang lain. Walaupun tidak ada dalam hadisnya. Jadi yang kita tanya pula, yang Khadijah itu belum, beliau sudah dijemput oleh Allah. Jadi mana ada lagi banding? Dibandingkan Sayyidatina Aisyah dengan wanita-wanita yang ada di waktu itu dengan sampai hari kiamat. Bukan yang sebelum. Ya, talking about after. Oke, habis. Panjang betul. Belum. Ada. Bahan tuh. Sekarang ya ni. Buah-buahan dari makan Rasulullah. Apa? Oh, tembikai. Tembikai, Kurma. Timun. kurma tak disebut. Timun. 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 Rutop. Rutop. Sama juga tu. Rutop. Rutop, Rutop. Susu. susu. Kambing. Ini buah-buahan lah. Tapi Susu belakang. oh ya, oke. Belakang. Itu. Oh, dengan tembikai kuning. Sudah sebut. Mana? Merah. Itu bau. Ya. Minuman Rasulullah. Susu baru. Air sejuk. Air sejuk. Air manis. Sudah agak. Minuman yang Nabi sebut dalam hadis, Sayyidatina Aisyah yang mengatakan minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah Susu. bukan Air sejuk. yang manis dan sejuk. Yang sejuk dan manis. Yang manis dan sejuk. Macam susu. Susu manis dan sejuk. Manis dan sejuk. Okey, kelebihan susu. Kemudian susu. Dia dapat lembu. Lembu. Dia Ya lah fresh. betul. Dia manis. Oh, sejuk.
Dia Gitu rasanya. berlembu, dia ada banyak khasiat. Dia kadang-kadang boleh dicampur dengan kurma, Buat dengan itu loh. Ada banyak makan Memang Ada susu susu kurma kan, Bang? Ya, ada satu di sini tapi tidak ada hadisnya. Kejap. Kenapa Bang ini? Si Kisha. Terorisnya kenapa bina? Atau mencahin? Ya, cepat. Allahumma barik lana fi Ma, wa at'imna khairan min. Nah, tengok. Ini doa Nabi SAW. Siapa Allah memberinya makanan, hendaklah ia mengucapkan. Dengar. Inilah doa sebenarnya yang patut kita baca. Selain daripada doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. tapi itu penting kan? Yang kita baca. Itu tidak ada hadis kan? Nanti kita terjumpa hadis. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada hadisnya. Yang hadisnya yang ada ini nah. Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan min. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada makanan ini dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripadanya. Allahumma barik. Ini hadisnya. Hadis ini dalam hadis kejap. Hadis Allahumma barik. Tirmizi. Abu Bakar. Hah? Padahal Allah bilang daging bakar. Astagfirullahaladzim. Dalam satu hadis yang ini daripada Al-Hakim. Tak nampak bos. Oh ya, Al-Hakim. Berkenaan dengan susu. Sesungguhnya, ini Nabi SAW bersabda. Dari sebut perawinya siapa? Sesungguhnya, dengar. Sesungguhnya hendaklah kamu meminum susu lembu kerana lembu makan daripada pokok-pokok dan susu ialah penawar bagi segala penyakit. Nah, Nah, itu dia. ambil hadis ni bagus. Tentang susu, kelebihan susu itu. Ambil hadis ni. Hadis pertama tadi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu minuman yang paling disukai oleh Rasulullah ialah minuman manis dan sejuk. Minuman yang manis dan sejuk. Itu kesukaan Nabi SAW. Tapi kemudian ada satu lagi hadis yang lebih banyak ada tentang berkenaan dengan susu. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Tapi perawinya tidak disebut siapa. Oh, Ibnu Mas'ud. Astagfirullahaladzim. Ada tak disebut di belakang. Ya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hendaklah kamu minum susu lembu kerana lembu makan daripada pokok-pokok dan susu adalah penawar bagi segala penyakit. Selain daripada madu. Nampak? Maksudnya dua. Madu dengan susu ini ada disebut oleh Nabi SAW penawar bagi segala penyakit. Dua benda, minuman. Yang boleh, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa penawar bagi segala penyakit. Bukan habatus sauda saja, bukan madu. Selain daripada habatus sauda, madu dan juga susu. Nah, jadi lepas ni kena kerap beli susu lah. Jangan habiskan susu abang. Kisha. Ada lagi sikit, you kasih tinggal lah batu. Saya sudah kasih habis satu kotak lah. You memang. Suruh bagi tahu suruh banyak minum susu. Itu hadisnya dalam hadisnya disebut sahih di sini. Sesungguhnya hendaklah kamu minum susu hendaklah kamu meminum susu lembu kerana lembu makan daripada pokok-pokok dan susu adalah penawar segala penyakit. Take note. Daripada Ibnu Mas'ud. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini panjang ni. Tak suruh kamu hafal. Ini panjang. Tapi ingat hadis ni lah. Ya. Baik. Itu susu kelebihannya banyak betul ya. Okay. Baik, kita tengok cara minum Rasulullah SAW. Panjangnya kita buat ulang kaji. Seronok kalau ulang kaji begini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-32. Cara minum Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, Nabi minum sambil berdiri. Dengar hadis ini. Maksud hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Air zam-zam. Air putih. Zam-zam. Air susu. Oh iya. Itu saja. Kita ambil
hadis berkenaan dengan Nabi SAW bila ditanya kenapa ada hadis, kenapa Nabi SAW minum berdiri. Maksudnya memang Nabi SAW memang pernah minum berdiri dan juga tapi kita dianjurkan, umat kita ini dianjurkan untuk minum duduk. Makan, minum mestilah duduk. Itu hadisnya paling banyak. Berkenaan yang berdiri itu sebenarnya adalah daripada riwayat daripada Imam Tirmizi, Imam Abu Isa. Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Bagus kita sebut begitu supaya kita ingat nama beliau. Kenapa disebut Abu Isa? Sebab nama beliau adalah Muhammad bin Isa. Itu dipanggil Abu Isa, anak kepada Isa. Itu Abu Isa kan? Macam Aba. Aba ni macam sikor ni. Apa? Sekejap. Macam kau ni Abu Syarif. Apa? Abu Why am I talking, man? Yalah. Nampak? Muhammad bin Isa. Jadi kalau Muhammad bin Isa dia dipanggil Abu Isa. Jadi Abu Qarni. Abu Qarni. Jadi Abu Isa At-Tirmizi, Al-Imam Abu Isa ambil hadis daripada ini, daripada Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ingat tu, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Ya. Ibnu Abbas bin Abdullah Abbas bin Abu Talib. Are you sure? Jangan kita pergi keliru kasih tengok. Saya keliru sekarang. Is it? Ibnu Abbas, dengar. Salah, bukan Abu Talib lah, dia pandai. Abbas lah, bapa kan nama Ibnu Abbas. Namanya ialah Abdullah bin Abbas. Ibnu tu Abdullah. Bapaknya Abbas radhiyallahu anhu. Bapaknya Al-Abbas radhiyallahu anhu merupakan bapa saudara Nabi SAW. Lahir dan buka. Yalah, so ini adalah sepupu. Baik. Okey. Ingat itu saja. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW. Ini beliau mencerita, ini perbuatan Nabi, bukan sabdaan Nabi. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Baik. Nabi pernah minum sambil duduk dan sambil berdiri. Dengarkan hadis ini. Ini daripada siapa? Amr bin Shu'aib. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah, daripada datuknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Yang sebutkan yang berdiri itulah air Zam-Zam. Sambil minum sambil berdiri. Sahabat minum sambil berdiri. Kita tengok hadisnya dan juga tafsirnya. Jangan kita keliru di sini. Diriwayatkan, maksud hadis diriwayatkan daripada An-Nazal bin Sabra, beliau menceritakan dibawa kepada Ali radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ada dua gelaran. Satu dipanggil radhiyallahu anhuma dan satu lagi karamallahu wajha. Kenapa karamallahu? Jangan heran. Kenapa ada gelaran untuk Sayyidina Ali karamallahu wajha. Nanti kita sebut. Dengar dulu hadis ni. Mana sudah? Sudah tidak pakai spek. Dibawa kepada Ali radhiyallahu anhuma satu bekas berisi air. Ketika itu beliau berada di Rahbah, satu tempat di Kufah. Beliau mengambil daripada air itu satu cedukan tangan, lalu membasuh kedua tangannya, berkumur, beristisqa. Itu dipanggil, ingat kan? Istisqa pula. Istinsyak itu yang kalau berwuduk, make sure pagi-pagi. Subuh itu paling penting masukkan air dalam hidung. Biar dia sampai sakit. Lagi sakit lagi bagus. Sedut. Kenapa? Ada hadisnya Nabi SAW beritahu berwuduk kerana beristinsyaklah kamu. Beristinsyaklah kamu selepas waktu subuh, waktu solat subuh, sebelum waktu solat subuh. Yaitu bersihkan itu rongga hidung itu kerana di situlah tempat duduk syaitan waktu malam. Bila kita tidur, syaitan duduk di situ.
Pastikan bila kita berwuduk, bismillah tu, kita mulakan dengan bismillah, kita niatkan berwuduk kerana Allah Ta'ala. Bila kita ambil air itu, sedutkan dan buangkan. Itu akan menghalau syaitan-syaitan yang duduk di dalam rongga hidung. Baik. Menyapu muka, masih lagi tadi Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah tadi itu masih lagi ambil bekas air, dalam bekas tu diambilnya satu cedok begini, berwuduk, istishaq, berkumur, beristishaq, beristinshaq, tak boleh sebut, beristinshaq, menyapu muka, lengan, kepala. Kemudian beliau minum air itu sambil berdiri. Ada lagi bekas, minum air itu sambil berdiri. Kemudian beliau berkata, inilah wuduk orang yang tidak berhadas. Dengar. Begitulah aku telah melihat Rasulullah SAW melakukannya. Okay, kita dengar hadis ini. Hadis di atas menceritakan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma yang mengambil wuduk, kemudian beliau minum air yang berbaki dalam bekas wuduknya sambil berdiri. Hadis di atas menegaskan lagi kepada kita keharusan minum sambil berdiri di mana para sahabat turut melakukannya. Jika minum air sambil berdiri diharamkan, sudah tentu mereka tidak akan melakukannya. Baik. Ini pendapat betul. Inilah kita ambil pendapat ulama kalau mau minum berdiri. Tapi ada pandangan jumhur ulama yang lebih kita boleh merujuk. Jangan kita kata orang minum berdiri itu haram sudah. Faham? Dengar baik-baik. Abah tidak larang kamu minum berdiri. Tapi kita ambil pandangan jumhur ulama kata sebaik-baiknya minum itu duduk. Makan, minum, duduk. Tapi kalau nak ambil hadis yang ataupun pendapat ulama yang kata boleh berdiri, boleh, tapi kita tetap dengan satu pendirian. Jangan kita ambil dua pendirian. Faham tak sahabat? Maksudnya kita lakukan apa yang kita biasa lakukan, yaitu minum, makan, duduk. Jangan minum berdiri. Nak minum berdiri boleh. Boleh. Kita nampak orang minum berdiri, jangan kita kata jangan minum berdiri, haram. Itu jangan. Finar, jangan. Nampak orang berdiri, dibuat dah tahu. Jangan sejak tangan kiri. Itu tangan kiri yang paling tidak disuka oleh Allah, oleh Rasul dan Allah. Jangan minum tangan kiri. Tapi berdiri, orang tanya, kenapa kau minum berdiri? Jangan diam-diam saja. Maksudnya memang ada keharusan kita minum berdiri. Karena sahabat pun melihat Rasulullah minum berdiri. Mana dalilnya? Ini dalilnya, hadis ini. Kan apa sudah bagi tahu tadi. Kita pegang kepada satu pandangan, yaitu harus duduk minum. Harus minum sambil duduk. Minum dalam duduk. Minum dalam keadaan duduk. Kita bagi tahu, abang nak bagi tahu, sebaik-baiknya kita minum duduk dan jangan larang orang minum berdiri selain daripada kita. Maksudnya kalau orang lain kita nampak orang lain minum berdiri, jangan kita tegur. Itu diharuskan. Kita bagi tahu sejak dalam hati kita, minum berdiri itu harus. Mana dalilnya ada sini. Nah, itu penting bila kita belajar ilmu, kita tahu sudah ada satu ilmu, kita amalkan. Jadi kita jangan gaduh-gaduh. Tapi bila ditanya nanti, kamu bolehkah minum berdiri? Saya memang boleh minum berdiri, tapi saya lebih suka minum duduk. Begitu cara kita jawab. Nampak? Kenapa? Sebab ramai pandangan ulama yang lebih suka minum duduk. Nampak? Jangan kata minum berdiri. Ulama-ulama besar, contohnya yang disampaikan, yang diajarkan oleh Abuya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh Nuruddin, guru-guru Abah. Jangan kata minum berdiri. Abuya, kalau dalam kereta bergerak, Abuya tidak minum air. Kita kalau duduk, namanya duduk, bas berjalan, kita minum kukuk. Abuya minum bila bas berhenti. Bila kereta berhenti. Sebab minum kan kalau bergerak, itu sama dengan berjalan. Maknanya, mereka lebih berpegang kepada hadis tentang minum tu duduk. Keharusan minum duduk. Mereka lebih cenderung kepada hadis ini daripada hadis yang ini. Faham tak? Tapi kita tidak melarang orang minum berdiri. Jangan larang orang minum berdiri. Tapi kita nasihatkan duduklah kalau mau minum. Gitu. Tapi kalau kita nasihat.
Jangan bagi tahu orang minum berdiri, jangan minum berdiri, haram. Jangan. Kita jangan kata haram. Kalau kita tidak tahu hukum, jangan kita pandai-pandai bagi hukum. Ya. Ingat tuh kisahnya. Hadisnya ada sini. Coba boleh take note. Ini sahabat yang minum sambil berdiri. Karena apa? Bukan sahabat nih buat minum, buat sesuka hati. Sahabat nih buat bila nampak Nabi buat. Jadi bila nampak Nabi buat, maksudnya inilah hadis, inilah Nabi SAW buat apa nih? Minum sambil berdiri. Baik, minum dengan 2 atau 3 nafas. Ini paling dianjurkan oleh Nabi SAW, para sahabat dan para ulama. Dengarkan hadisnya. Maksud hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, dengar, bahwasanya Nabi SAW bernafas di luar bekas. Bukan di luar bekas minuman sebanyak 3 kali apabila baginda minum. Baginda berkata, ia lebih mudah tercerna. Dengar. Kenapa? Ia lebih mudah tercerna dan lebih menghilangkan dahaga. Tengok, bila Nabi SAW bersabda benda-benda begini, kita kena belajar dan pegang sungguh-sungguh. Sebab semua sunnah Nabi SAW itu adalah ada tanda kejayaan di situ. Tahu maksud kejayaan? Maksudnya orang yang berjaya, maksudnya bila dia ikut sunnah Nabi, dia akan berjaya. Bukan berjaya dapat sijil SPM, grade A, bukan. Bukan berjaya ini berjaya maksudnya berjaya dia dunia dan akhirat, betul. Dunia dan akhirat, apa yang kejayaan dunia? Dia dapat kesihatan. Dia dapat apa kelebihan dan juga kebaikan yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Contohnya minum air, tengok. Kenapa perbuatan Nabi SAW itu begitu penting sekali? Sebab setiap apa yang Nabi SAW buat itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kita tidak nampak, kita tidak sedar, tapi sebenarnya semua perbuatan Nabi SAW itu adalah baik untuk kita. Contohnya bila Nabi SAW makan kambing. Kenapa makan? Apa yang Nabi makan itu yang baik untuk kita. Cuma kita ini tidak mau ambil perhatian. Cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi sleep, cara Nabi, semua kehidupan Nabi SAW itu adalah panduan hidup kita sebenarnya. Diceritakan oleh para sahabat semua perbuatan, semua perkataan, semua ucapan Nabi SAW disebutkan dan dirakamkan oleh para sahabat dan dicatat dan disimpan sehingga pada hari ini untuk kita, untuk panduan kita. Paham? Tengok minum. Kenapa Nabi SAW hatta minum air pun diajar? Kita ni Islam, adakah agama lain ajar minum air pun ada cara dia? Tidak ada. Tengok, kenapa bila tidak diajar, boleh minum tonggeng, boleh minum tangan kiri, boleh minum dengan segala macam cara. Tapi Nabi SAW ajar kita, minum nafas di luar 3 kali. Bukan 3 teguk, bismillah, tengok. Sebut nama Allah, bismillah, dapat pahala. Bila kita minum bismillah dapat pahala, 1. 2, apa lagi? Syaitan lari. Syaitan tak minum. Kalau kita duduk lagi, apa dia punya kebaikan bila kita duduk? Senang cerna. Minuman tu senang mengalir dalam badan. Kalau berdiri boleh juga, tapi ini nak bagi tahu bila bernafas di luar, alhamdulillah, bernafas di luar minuman tu jangan dekat. Kenapa? Nafas yang kita masuk adalah oksigen, O2 dalam chemistry. Nanti kamu belajar kimia, O2 itu adalah oksigen. Itu istilah compound dia 02. Itu oksigen yang kita sedut. Yang Allah bagi kita, kurniakan kita oksigen itu O2. Yang kita hembus, oksigen masuk, yang keluar karbon dioksida, CO2. CO2 tu tidak baik bila kita kasih masuk balik dalam badan. Contohnya, kita sedut balik. Sebenarnya itu boleh memudaratkan kalau kita buat begitu. Kita aja tidak tahu. Nabi SAW ajar kita, bila kita minum bismillah, tarik nafas bismillah, jangan bernafas dalam air. Bismillah, minum sedikit-sedikit supaya kita tidak bila orang minum banyak dia macam tu. Tengok macam si Korni kalau minum. Dia kalau minum lama kan. Kadang-kadang dia pandai habis nafas dia
dia kasih lepas nafasnya. Tak boleh begitu. Kanak-kanak tak tahulah. Tapi kita ni yang sudah besar, sudah belajar, minum air, satu teguk sikit sudah. Alhamdulillah, buanglah nafas tu di luar daripada bekas. Jangan dekat. Jangan masuk tu oksigen CO2 tu dalam sana. Air tu H2. Oh, good. Tahu. Alhamdulillah. Baik. Jadi H2O pula. Jadi ia lebih mudah cerna. Bila kita buat begitu, ia lebih mudah cerna. Jangan tanya Abah. Nabi lebih hebat sains Nabi daripada kita. Nabi tak belajar ni. Nabi apa? Nabi ni buta huruf. Nabi kita tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Tapi Allah bagi Nabi kita ni keistimewaan, kehebatan, ilmu yang tidak ada, yang kita tidak tahu. Nabi lebih tahu semua daripada kita ni. Itu makanya bila Nabi sebut, bila Nabi buat apa saja, kita ikut, jangan tanya banyak. Jadi sahabat Nabi yang tulis. Ya, Nabi buat apa, nak sahabat nampak, oh Nabi begini. Diceritakan kepada si fulan A, diceritakan pada fulan B, C, D, E, F, G, ramai-ramai dicerita. Jadi semua orang cerita. Jadi dirakam, ditulis. Dan semua tulisan ni terpelihara. Semua catatan hadis ini, hadis yang dikumpul semua ni Allah pelihara. Bukan orang simply mau tipu. Contohnya, tidak buat tapi ditambah-tambah. Jangan ingat hadis itu boleh sampai dengan kita ini dengan izin Allah Ta'ala. Itu makanya Allah pelihara orang yang belajar ilmu. Kita tahu mana yang kita nak cari hadis-hadis yang sahih. Kita amal dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis lain boleh juga amal, tapi sebaiknya kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Baik, itu tegukan dari itu. Bila diteguk, nafas di luar. Alhamdulillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Jauhkan gelas tu. Jangan Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Dengar, ada dua. Mudah tercerna dan menghilangkan dahaga. Dengan sikit saja, kalau tidak percaya, bila kita haus juga pergi ambil air. Jangan minum tuk. Kadang-kadang kita buat begitu, itu nafsu. Tapi Nabi SAW ajar, nak sihat, amal sunnah Nabi. Bismillah. Sikit saja, seteguk. Alhamdulillah. Walaupun kita haus betul, tahan je dulu, sabar. Bismillah. Minum. Sikit saja seteguk, sip. Lepas. Alhamdulillah. Bismillah. Percaya atau tidak, nanti buat. Kalau time haus betul, ambil gelas tu, minum, isi sikit saja. Ambil sip. Sikit saja. Lepas tu, Alhamdulillah. Bandingkan lepas minum 3 kali itu, tengok. Hilang atau tidak itu haus. Ada. Kalau tak, maksudnya itu bismillah kamu itu tidak baca dengan betul. Tidak ikhlas kerana Allah. Coba bismillah. Bismillah betul-betul. Dengan namamu ya Allah. Bismillah. Minum. Sikit je. Hembus. Alhamdulillah. Alhamdulillah pun sebut dengan betul-betul. Dengan ikhlas. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Minum lagi. Alhamdulillah. Coba try test. Lepas ni. Tengok macam mana. Kalau enggak juga maksudnya ada masalah iman. Hadis seterusnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sikit lagi bahwasanya Nabi SAW apabila minum, baginda akan bernafas 2 kali, yakni baginda minum dengan 2 kali tegukan dan setiap tegukan 1 nafas. Apa ni? Sekejap ya. Tengok, dengar ini hadis. Ada satu hadis. Hadis 2 tadi itu menjelaskan bahawa Nabi SAW ketika minum, baginda tidak menghabiskan minuman sekaligus daripada 1 gelas. Nabi tidak sekaligus sampai habis. Tapi Nabi kasih dulu 3 kali itu. Amal dulu. Kalau betul-betul haus mau minum lagi, yang penting buat dulu 3 kali ini. Sudah dapat pahala sunnah. Apa? Bila kita buat ikut sunnah, kita dapat pahala ikut sunnah. Kalau kita tidak buat, tidak dapat apa-apa. Rugi kan tidak? Rugi. Nak haus lagi pun, kalau haus lagi, masih lagi haus, buat dulu 3 itu. Kalau masih haus, minum lagi. Tapi bismillah, alhamdulillah, bismillah. Tapi mulakan dengan 3 kali itu. Tapi tengok ni hadis. Biar Abah baca dulu satu hadis ni ya.
Akan tetapi menghabiskannya dengan 2 atau 3 tegukan di mana setiap tegukan diiringi dengan bernafas selepasnya di luar daripada gelas. Boleh, tapi pastikan habiskan gelas tu, tapi boleh. Cuma pastikan bila bernafas, jangan bernafas dalam air. Bismillah. Kum. Alhamdulillah. Bismillah. Kum. Alhamdulillah. 3 kali. Ambil dulu pahala itu. Dalam hadis yang lain dengar ya. Nabi SAW bersabda, ini Tirmizi siapa dia punya, tidak ada perawi lagi ini. Baik. Maksud hadis ini, janganlah kamu minum dengan satu teguk seperti cara minum unta. Bila orang minum gelas penuh, kadang-kadang abang pun buat begitu. Astagfirullah. Kita jangan bahaus betul kan. Botol tu, nampak tu, botol mineral tu. Apa pernah tu kali tutup. Jangan satu kali teguk. Habiskan satu bekas itu air, kita satu kali sejak teguk. Tak ada lagi berhenti. Kata Nabi SAW, cara itu adalah seperti cara minum unta. Benar. Sudah ada Nabi bandingkan lagi dengan unta, suka lagi. Akan tetapi minumlah dengan 2 atau 3 teguk. Kata Nabi boleh 2, boleh 3. Sebutlah bismillah apabila hendak kamu minum dan katalah alhamdulillah apabila kamu selesai. Ini hadisnya. Nampak? Mulakan dengan bismillah dan habiskan dengan alhamdulillah. Tapi Abang lebih suka hadis ini. Abah pegang kepada hadis ini. Amalan Abah, amalannya Abah ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW minum dengan 3 nafas. Dengar. Semasa mendekatkan minuman ke mulut, baginda menyebut nama Allah, bismillah. Dan apabila menjauhkannya, baginda memuji Allah, alhamdulillah. Baginda melakukan sedemikian sebanyak 3 kali. Ini amalan Abah. Ada lagi. Apa ingat habis sudah? Baik, mungkin habis sudah ini. Ini yang terakhir. Baik. Minum daripada mulut cerek. Ini mulut daripada tu. Tahu kan cerek, teapot tu. Jadi ada minum pakai itu. Tinggal hadisnya ada sini ya. Maksud hadis diriwayatkan daripada Kabsyah radhiyallahu anha. Kabsyah sahabiah ni. Beliau menceritakan. Ini daripada Kabsyah radhiyallahu anha. Sahabiah. Sahabat wanita, Nabi SAW masuk menemuiku di dalam rumahku, lalu baginda minum air terus daripada mulutku. Jap, Kabsyah. Apa pernah dengar nama ni? Jap. Of course pernah. HIJK. Kasih kompon. JK. Kabsyah radhiyallahu. Nama beliau ialah Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Anak sana saya Ka'ab bin Malik. Kan? Sahabat Nabi. Yang mana Ka'ab bin Malik? Yang mana hadis ni? Bukan juga yang cerita itu. Siapa yang cerita hadis ni? Ka'ab bin Malik. Pasal apa? Bab mana tu? Bab mana sudah? Yang Nabi makan sama apa tu? Kenduri tu. Jadi pada satu ini. Ada kita sebut cerita. Apa? Bab makanan ke tu? Bab apa tu? Apa hadis yang Abah suruh kamu hafal? Oh itu, okey. Oh itu. Baru ingat. Apa? Yang pasal dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghisap jari selama 3 kali. Menjilat. Sama begitu. Jilat lagi baik. Jari selama 3 kali. selama Sebanyak 3 kali selepas makan. tu lupa sudah. Itu hadis dia. Abah lupa tu hadis. Abah cuma sebut itu tapi ayat negasi kan Abah. Tapi Abah suruh kamu hafal kan, Abah sendiri lupa. Tapi ayat sendiri ingat, itu. Tapi Abah masih tak ingat. Tapi bila yang sebut, ya Kak. Ya. Baik, Kabsyah radhiyallahu anha dengar. Beliau adalah anak kepada tu.
Kabsyah radhiyallahu anha adalah anak, yaitu Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Baik, merupakan seorang sahabat mengikut yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban. Masih kecil nih beliau nih. Ya kan? Riwayat beliau masyhur daripada Abu Qatadah yang menceritakan tentang sisa minuman kucing yang terdapat dalam Al-Muwattah dan kitab-kitab Sunan Imam. Merupakan nenek kepada Abdurrahman bin Amrah dan juga merupakan saudara perempuan Hasan bin Thabit. Baik, tengok. Apa kata beliau? Nabi SAW masuk menemuiku dalam rumahku, lalu baginda minum air terus daripada mulut kirbah. Ini namanya kirbah, bekas air nama kirbah yang bergantung di dinding. Itu cerek itu bergantung gitu. Sambil baginda berdiri, lalu aku bangun pergi ke mulut kirbah itu dan memotongnya. Ingatkah? Ingat. Apa dah yang tadi sini? Astagfirullah. Iya. Dulu. Dipotongnya mulut cerek tuh. Iya. So, Dia simpan. You simpan kan? Saya ingat. I don't remember. Astagfirullah. Oh, gara-gara bekas minuman Nabi kan? Dipotongnya. Dan ini juga hadis. Hadis ini juga boleh kita ambil sebagai dalil. Harus minum berdiri. Dan harus minum di Bukan, ini kita belum sebut lagi ya. Minuman ini tum-tum ataupun begitu. Ataupun Jadi begini. macam mana dia Boleh boleh minum, potong? kan? Kenapa dia mau potong? You are so smart. Nah, minum. benar sekali. Bukan tum-tum, tapi begitu. Mulut didekatkan pada muncung cerek. Baik. Tapi janganlah. Tapi ini disebut kirbah di sini ya. Bekas air yang bergantung di dinding itu kirbah yang disebut. Nah. Oke, hadis satu lagi. Last. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi. Kali ini Sayyidina Anas pula yang bercerita. Bahwasanya Nabi SAW masuk menemui Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha di dalam rumahnya. Ummu Sulaim siapa? Ummu Salamah, taulah kan. Ummu Salamah itu istri baginda Ummu Sulaim. Oh itu. Ada dalam satu Bukan cerita. itu. Bukan, ini lain ya. Ummu Sulaim ini macam baru first time. Bukan, dia ada apa nih ayat yang dalam satu hadis nih, Apa itu? bikin Nabi ketawa. Oh iya. Ummu Sulaim? Istri. Istri kan tu? Ya. Masya Allah. Makasih dek. Dia letak begini. Tapi kenapa enggak tuh? Apa tuh? Begini apa nih? Ada satu. Kenapa ada nama ni? Sayyidatina Aisyah tak silap dia begitu. Sebab orang kan jenis gitu. Gitu lah. Makasih dek. Thank you dek. Adik Ain punya ingatan kan lebih bagus daripada apa sebenarnya. Tapi kenapa nama Nanda keluar sini? Siapa? Ummu? Mungkin ada dalam Sulaim kali. Sulaim. Slime? Bukan Sulaim. Sulaim kan? Sulaiman. Enggak dong. Bukan Sulaiman. Mana ada laki, Sulaim. Bukan Sulaim. Sulaim. Bikin lagi apa? Semua satu. Sulaim. Sulaim ke slime? Sulaim. Apa slime? Kayaknya itu. Ada Sulaim. Selaim. Sudahlah. Jadi bukan. Majlis ilmu ni. Coba kamu behave. Saya. Tak ada dalam ni. Baik, nanti kita cari. Baik, Sadatina. Baik, Nabi SAW menemui Sadatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha di dalam rumah beliau. Satu bekas kirbah juga. Di sini pun disebut kirbah sedang tergantung di dinding. Lalu baginda minum terus daripada mulut kirbah itu sambil baginda berdiri. Lalu Ummu Sulaim bangun pergi ke mulut kirbah tersebut dan memotongnya kerana ingin menyimpan barakah Nabi SAW yang ada pada mulut kirbah itu. Ini baru dipotong. Oh, ini baru disebut dia punya sebab kenapa dipotong. Mengambil berkat. Menyimpan barakah Nabi SAW yang ada pada mulut kirbah itu. Masya Allah. Baik. Abah baca dulu ni supaya kita tutup. Masuk ke dalam rumah Kabsyah binti Ka'ab bin Malik tadi tu. Anak kepada Ka'ab. Masih kecil lagi. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha yaitu lalu baginda minum air daripada bekas kirbah yang tergantung di dinding secara terus daripada mulut. Begitu. Dengan berdiri. Hal ini kerana beliau ingin menyimpan keberkatan Nabi pada mulut kirbah itu, mereka berdua bertindak memotong dan menyimpannya.
Kirbat ialah bekas air yang dibuat daripada kulit yang mempunyai mulut atau corong untuk mengalirkan air melaluinya. Macam cerek lah kita panggil kan. Baik, sekejap Nabi masuk dari rumah dia, lepas tu gugup minum. Nah, ini ada hadis ini di atas menunjukkan harus minum terus daripada mulut cerek. Namun di sana terdapat hadis daripada Nabi yang melarang perbuatan tersebut. Tengok, ada pencanggahan. Tengok benda begini kan ada pandangan lain. Macam juga berdiri, minum duduk. Kita pegang kepada pandangan yang boleh minum duduk. Ya. Tapi kita jangan kata minum berdiri itu haram. Itu yang paling penting. Ya. Macam ini juga. Kalau kita mau tum-tum, mungkin kita kadang-kadang pandai minum tum-tum juga gitu kan. Kalau minum tum-tum begitu pun, pertama duduk, memang benda itu harus. Tapi jangan kita berdiri. Dan jangan kita terus perbuatan begitu minum tum-tum begitu, ada larangan juga. Jadi kita mau pegang yang mana satu, terpulang. Tapi jangan kita kata antara satunya itu haram. Ini larangan, tapi bukan haram, bukan pengharaman. Dengar, Rasulullah SAW dalam hadisnya menegah daripada minum terus daripada mulut al-siqa, satu bekas daripada kulit yang mempunyai mulut seperti cerek. Tengok, ada larangan juga. Nah, benda begini banyak dia punya khilaf kan. Tapi kita raikan, kita kena tahu khilaf-khilaf begini juga. Sebab kenapa? Kalau kita tidak belajar, nanti kita suka hati je bagi tahu. Tak boleh, Nabi larang kita minum berdiri, contoh. Nabi larang kita minum terus daripada mulut cerek. Nabi larang, jangan pandai-pandai begitu. Kalau kita tidak tahu, jangan. Man kana yu'minu billahi man kana yu'minu billahi yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqulu khairan wa aw liyasmut. Fayaqulu khairan aw liyasmut. Apa maksudnya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik-baik atau diam. Sama ada mau bercakap dengan yang baik, diam. Itu kata Nabi SAW. Itu hadis riwayat siapa ya? Anda ingat itu kata Nabi SAW dalam hadis. Tapi abang tak ingat perawinya siapa dan tak ingat siapa yang meriwayatnya. Baik, itu hadis ada dalam mana? Ada dalam Arba'in Nawawi. Nanti cek balik. Ya. Kesimpulan daripada hadis-hadis tadi, tengok dengar. Pertama, Nabi SAW pernah minum berdiri sambil duduk dan juga pernah minum duduk. Itu satu. Ya. Maksudnya pernah berdiri, pernah duduk. Jadi jangan gaduh. Kalau mau duduk sejak kita duduk. Kalau minum berdiri, tidak ada larangan. Tapi Abah lebih suka kamu, kita berpegang kepada pandangan yang duduk. Kenapa? Ada dua sebab. Satu, memang dapat pahala minum duduk. Dua, jangan jadi fitnah. Sebab kita di sini amalan kita, nampak? Amalan kita di sini ini minum semua duduk. Kalau kita minum berdiri, nanti orang yang mengaji ini bila dia nampak kita berdiri, nanti dia kata, apa ini minum berdiri duduk? Nabi kata duduk. Kita sudah ada ilmu, kita tahu, kita boleh jawab dia. Ada hadis kata boleh berdiri, kita jangan bergaduh. Faham tak? Kita jangan guna alasan itu bertekak atau berdebat dengan orang yang tidak tahu. Ingat cakap abang ya. Abah, kita belajar ilmu ini supaya untuk kita simpan, untuk kita amal. Tapi jangan guna untuk kita bertekak sama orang lain. Faham? Bila ada orang yang mengaji, kita pun mengaji, dia mengaji. Bila kita minum berdiri, tiba-tiba bilang, duduk, Nabi larang kita minum berdiri. Jangan bilang, kau apa tahu? Ada hadis. Tengok, jangan begitu. Nabi pun pernah minum berdiri. Jangan kita terus bertekak dengan orang pada sama sesuatu yang sama. Kita simpan ilmu itu, kita bertimbang rasa saja. Tolak ansur. Relax, tenang. Tak boleh. Baiklah. InsyaAllah. Senyum je. Senyum dapat pahala, tak bertekak dapat pahala. Diam dapat pahala. Auliyasmut. Falyaqulu khairan auliyasmut. Berkatalah yang baik-baik atau diam. Jawab dengan baik atau kalau tak boleh jawab dengan baik, diam. Shut up. Itu marah, itu la taghdab. Baik. Jangan gaduh-gaduh. Nabi SAW kedua, mau tutup nih. Nabi SAW tidak menghabiskan
Nabi SAW tidak menghabiskan minuman baginda daripada 1 gelas secara sekaligus, akan tetapi menghabiskannya dengan 2 atau 3 kali tegukan. Setiap kali tegukan diiringi dengan bernafas selepasnya. Itu sudah kita terangkan tadi. Nabi SAW pernah minum terus daripada mulut kirbah. Ingat tuh kirbah ya, bekas tuh yang dipanggil tuh kirbah. Kirbah tuh yang ada corong tuh. Corong kan dipanggil tuh? Kan, corong mulut tuh. Tapi itu Nabi SAW minum di dua tempat. Kita belajar ada 2 hadis. Satu di rumah Kabsyah binti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anha, dan seorang lagi istri yaitu Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dua-dua pun potong mulut cerek tuh. Mulut kirbah itu dipotong selepas Nabi minum dengan melalui mulut kirbah tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini kita amal dan kita sampaikan kepada Anda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى آله وصحبه أجمعين.